Majlis dengan segala hormatnya menjemput Ustaz Misri Mas Rizli, Presiden Bukit Malaysia, rangka meraih promosi pembela iaitu Pertubuhan Pembela Islam untuk memberikan sepatah dua nasihat kepada kami yang berada di sini. Dengan segala hormatnya majlis dipersilakan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'uusi rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلم الله يعلمهم. الآية. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون قوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف أو كما قال. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator, pengurusi, dan keduanya ta'zim saya, hormat saya kepada sahibul majlis, pada Tuan Guru Walid Ibrahim Al-Malik, seluruh jawatan kuasa yang menjayakan majlis yang meriah dan barakah ini, kepada semua sahabat-sahabat saya, ada pendekar atau kita panglima kita ada daripada macam-macam NGO, daripada badan yang mungkin saya tak sempat sebutkan satu persatu. Namun tidak murah hormat saya kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang hadir pada hari ini. Di atas kesempatan ini saya diberi ruang untuk bercakap sedikit. Sebenarnya saya dah nak balik tadi, tapi dipanggil oleh Walid untuk hadir juga. Dan sempat juga saya mengikuti sedikit intro tentang pahlawan Makirau, pahlawan yang sedang meletup sekarang insyaAllah di Pawagam. Dan kita ucapkan ribuan tahniah dan terima kasih kepada tim kru yang menjayakan filem mengangkat martabat budaya pahlawan Melayu kita. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan filem ini berjaya dan dapat dibuat lagi banyak lagi filem-filem. Jadi maklum oleh sahabat saya Ustaz Roslan tadi, banyak idea-idea yang diberikan kepada kru-kru ini. Dan insyaAllah mudah-mudahan mereka yang selama ini mengangkat filem-filem kita ini tak sehebat negara-negara lain. Sebenarnya kalau tengok filem Sultan Muhammad Al-Fatih dah ada kehebatan itu. Kita tengok negara barat dah dulu lagi dah. Mereka dah buat filem Spartacus, Rambo, filem-filem macam-macam, filem hero-hero. Yang Jepun pula buat Ultraman, Batman, Superman. Mereka lawan dengan Superman, Jepun buat Ultraman. Lepas tu dia lawan lagi buat filem Batman. Akhirnya Jepun buat banyak Ultraman, termasuklah Ultraman Taruh, Ultraman Gaya dan sebagainya. Jadi nak menunjukkan bahawa perlumbaan filem ini dah berlaku begitu hebat di luar sana. Dan filem-filem Melayu ini banyak kita tengok. Payah dah zaman-zaman 80-an, 90-an yang nak tengok filem macam zaman-zaman dulu. Pendekar-pendekar pahlawan Melayu. Lambat dah cicok ni. Jadi kita tak naklah sampai orang Melayu diletak sebagai standard cicok ni. Jadi sebab itu kita nak ikut apa yang Nabi SAW menyatakan, al-mu'minun, sesungguhnya orang mukmin qawiyun, orang mukmin yang kuat itu khairu wa ahabbu ila Allah ta'ala minal mu'min ta'ala. Orang mukmin yang kuat itu, kata Nabi SAW, adalah lebih dicintai oleh Allah, lebih baik dan lebih dicintai, wa ahabbu ila Allah ta'ala, dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada orang mukmin yang lemah. Hari ini kita jadi orang mukmin yang dah merdeka,
lama dah tapi lemah. Ekonomi kita bangsa lain kuasai. Ekonomi kita tinggal 16%. Tanah kita tinggal berapa? 12% hisap lain berada di tangan-tangan bangsa lain. Saya berjuang isu tanah ni daripada raut, bertempur dengan geng komunis, batu-batu komunis bersama veteran tentera dan NGO-NGO. Veteran tentera berperang, putus kaki, kena bom, tembak. Bila pencin nak dapat tanah sekadar dua pun, menceroboh tanah kerajaan, kena denda 50,000 tuan-tuan. Kena dipenjara. Kes Saudara Rahman itu veteran tentera. Tapi puak-puak kata komunis yang tu nenek dia bunuh pasukan keselamatan kita, bunuh buat uhara tu, kuasai tanah ratusan ribu ekar di negeri Pahang. Tak ada pahlawan yang berani bangkit. Jangan ingat lepas mereka tak jajah tanah kita. Mereka jajah dengan duit, bukan jajah dengan senjata. Sebab itu kita kena rasa bahawa perjuangan kita ini jangan hanya semangat. Kalau tidak ada ruh dengan agama. Hebat pahlawan kita dulu kerana agama mereka. Adab datang dari agama. Maka bila mereka berjuang dengan agama, kekuatan ruh keimanan itulah yang menggegar apa yang Nabi tabiah pada sahabat 13 tahun di Mekah dengan akidah, dan Nabi didik sahabat di Madinah. Sahabat-sahabat ini mengembangkan Islam ke 3 suku dunia berjaya dikuasai oleh Islam satu ketika dulu. Tarbiyah keimanan, mantapkan akidah dan latihan dalam persenjataan, perang, kuda, memanah dan sebagainya. Dan ini membuktikan Islam itu hebat. Hantar tarik ke Ziyad, Islam Spanyol, dapat tertubuh kerajaan Andalusia. Hantar Abu Ayyub Al-Ansari ke Turki, bantu Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menakluk kota Konstantinopel daripada Rom Byzantium. Hantar Samad Abi Waqqas ke China, berkembang Islam di sini. Hantar Wali Songo, Wali Sembilan ke Tanah Jawa, dapat takluk kerajaan Majapahit, tertekak kerajaan Islam Demak dalam kesultanan Islam di negeri Jawa, walaupun asalnya dikuasai Hindu. So itulah pahlawan-pahlawan yang tidak berpaksi kepada kesufian, keagamaan, dia tak pergi ke mana. Banyak orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu pada hari ini, kalau mereka tak diajar dengan akidah yang betul dan ilmu adab, ilmu kesufian para ulama sufi, dia takkan boleh pergi jauh. Adanya Mak Kilau, bila dia berundur, diserang, dia berguru dengan guru-guru yang hebat. Dah baca sejarah Mak Kilau, mereka berguru, dia berguru dengan guru-guru yang hebat. Termasuklah guru yang besar yang menyelamat dan memberi semangat kepada beliau adalah Tuan Guru Syed Abdul Rahman Ali Idrus, yang dikenali sebagai Tuku Palu. Sebab itu bila saya dapat haul Parlimen Pahang, saya pergi ambil ijazah dulu keris di tempat Tuku Pulau Manis. Ambil dulu sanad, ambil dulu barakah dengan makam Tuku Pulau Manis. Lepas siap keris, bintang sanad daripada Bu Suhaimi selaku zuriat keturunan daripada Tuku Palu. Saya nak berjuang di Selangor, saya nak berjuang di Kuala Lumpur. Saya sedang berentak dengan gerakan-gerakan yang besar yang nak menakluk negara kita. Jadi sebab itu saya nak daripada bagaimana Tuku Palu pernah memberikan pedang keris kepada pahlawan-pahlawan Pahang yang berjuang menentang Inggeris, saya juga nak sanad itu, keberkahan itu. Itulah yang saya pergi ambil sanad. Kemudian saya jumpa Cikgu Al-Mahdi, cucu Mak Kilau. Keris Mak Kilau bersatu dengan keris saya. Kita hadiahkan Fatihah. Cikgu Al-Mahdi menangis. Beliau mengatakan, Aki berbisik bahawa saya nanti akan berjuang dan saya akan diuji dengan pembelot sebagaimana dulu Aki diuji dengan pembelot. Dan sebab itu musuh kita bukan musuh hanya luaran, tapi musuh dalaman. Hati-hati, hati yang tidak ada berpaut dengan tauhid yang kuat, berpaut dengan adab yang tinggi, tasawuf yang tinggi, dia tak dapat mengawal hawa nafsunya. Ilmu kependekaran boleh memakan diri.
Ini yang terjadi kalau kita lihat sebelum datang di Inggris. Bila mana sebelum datang di Inggris, kena boleh faham. Bila berlaku pergeseran di antara Tun Ahmad dan Tun Mutahir, berebut takhta, pahlawan pendekar faham berperang sesama sendiri. Dari Inggris datang baru memfokuskan musuh yang sebenar. Jadi sebab itu para pahlawan pendekar elakkan bertembung sesama sendiri, perkuatkan kasih sayang, belajar agama, bimbing dengan guru-guru, para wali-wali Allah, para awliya, para orang-orang yang soleh, membimbing rohani kita supaya kita dapat tundukkan nafsu kita yang jahat, nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhimah, dan datangkan nafsu radiyah, mardiyah, nafsu mutmainnah. Lebarkan kasih sayang, kukuhkan tauhid, kekuatan akidah al-sunnah wal jamaah. Dan insya Allah program kekeluargaan kasih sayang perlu dikembangkan. Kesatuan umat mesti disatukan, baru umat Islam jadi hebat. Saya bercakap tuan-tuan, saya berjaya, kami berjaya membuat haul pahlawan faham. Dan barokah itu juga kami buat haul pahlawan, haul Syekh Abdullah Humaidi di Gunung Jerai. Kita memuliakan para sesepuh dan ulama, wali-wali pahlawan kita yang terdahulu. Kita buat haul di Pulau Besar. Kita buat haul mengenangkan jasa-jasa mereka yang terdahulu dalam bentuk kerohanian. Manakala filem memasyhurkan dari segi luaran, dua-dua perlu, tetapi mesti saling berkait di antara satu dan yang lain. Kalau terpisah, kemasyhuran dunia tidak berarti kalau tidak ada adab, tidak ada kerohanian, tidak ada ulama hebat-hebat. Sultan Muhammad Al-Fatih yang dinyatakan oleh Nabi SAW, kota Konstantinopel akan berjaya ditakluk oleh seorang pemimpin, seorang raja yang sebaik-baik raja dan tentera yang sebaik-baik tentera. Itu dia Sultan Muhammad Al-Fatih. Ada guru dia, iaitu Syekh Samsuddin Al-Wali. Saya ini dah berziarah lebih 10 buah negara, buat jejak Rasul, jejak Khalifah, jejak syuhada, jejak wali, merata dah pusing mengambil barokah, mencari jejak-jejak untuk mendapat keberkahan. Jadi tak ada berkah daripada mereka-mereka terdahulu. Tidak ada apa kita pun sama generasi macam ini. Soal pakaian kita boleh pakai, tak sampai 5 minit kita boleh pakai. Tetapi soal dalaman, bukan 1 hari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan untuk mendidik roh, menundukkan nafsu jahat, menundukkan nafsu-nafsu yang liar dalam hati kita, sehingga kita ni nampak menjadi ahli ibadah di malam hari, menangis, bengkak mata, menjadi singa di siang hari. Ini sahabat-sahabat yang dididik oleh Sayyidina Umar ketika berperang dengan Rom. Sayyidina Umar cek setiap kemah, adakah setiap pahala pejuang-pejuang dia mengerjakan solat tahajud. Sayyidina Umar cek setiap kemah. Itu dia. Dari sebab itulah kita yang mendidik orang-orang hebat ni kena beri tarbiyah yang hebat. Kalau hanya beri makanan yang sedap, beri kemasyhuran dunia dengan handphone yang ada, nak populariti, nak glamour, tuan-tuan, dia akan tenggelam. Macam mana popularnya pelakon, sampai waktu datang pelakon baru, datang benda baru, yang lama akan tenggelam. Percayalah cakap saya dah banyak jumpa pelakon, termasuk Ali Setan yang dulu jadi setan, guru dengan saya, alhamdulillah jadi orang yang hebat di akhirnya, di akhir hayat. Dan kita banyak mendidik pelakon, termasuk baru ni pun anak Perdana Menteri pun berubat dengan kita tarbiyah, alhamdulillah. Dari sebab itu kita mengharapkan bimbingan daripada Tuan Guru Masjid Al-Walid, Tuan Guru Al-Walid Malik Ibrahim. Banyak saya berjuang bersama dengan Walid ini bukan satu hari, puluhan tahun, dan hati kami semua dah bersatu dalam kerohanian ini. Dan insyaAllah saya doakan semoga majlis kita ini terus diberkahi dan dapat rahmat Allah dan dapat sinar Sayyidina Rasulullah SAW menjadi asbab kita semua disyafaatkan oleh Nabi SAW. Sebab majlis yang bukan berkumandang lagu raya, bukan hanya wah-wah sana wah sini, tapi diisi dengan salawat kepada baginda Nabi SAW, salawat badriyah dan salawat dan juga zikir akidah yang kami bawa tadi daripada guru-guru mulia. Dan insyaAllah mudah-mudahan barokah roh kita bawa pulang, bukan hanya persaudaraan, bukan hanya makanan, bukan hanya berkenal bersembah, tetapi kita bawa roh dan kasih kepada baginda Nabi SAW, dan menjadi asbab kita akan diisi
ruh itu dengan kehebatan Islam, dan kita boleh berjuang membawa Islam yang Nabi sebut al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tiada yang lebih tinggi daripada itu. Jadi kalau nak bertakbir, nak tolong dari pendekar, boleh datang ke tempat saya. 4 ekar saya sediakan tempat 3 tingkat atas bukit Kaabah Bukit. Nak tes ilmu boleh, insyaAllah. Yang orang saka pun kita mandi, kita buat je. InsyaAllah kita nak bimbing. Sebab tuan-tuan, musuh kita terlalu banyak. Allah sebut dalam surah Al-Anfal tadi, musuh yang kita nampak dan musuh aduwina wa aduwina, musuh kita dan musuh Allah, dan orang-orang yang selain daripada itu yang kita tak tahu. Musuh banyak tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, semalam kami baru berdemo gerakan Hindu menghina Islam di India, membunuh umat Islam, membakar Masjid Babri. 2,000 umat Islam dibunuh. Kepala-kepala umat Islam dipijak-pijak, disepak, dipotong leher. Gerakan Hindu pelampau ini sekarang melarang perempuan bertudung. Gerakan ini menghina Islam telah mengatakan orang Islam ni bukan orang beragama tapi perompak dan perobot. Golongan-golongan pelampau yang ada di dalam negara kita. Bertapak di Selangor saja ada 600 lebih kuih haram. Dan kalau kita sentuh kuih haram itu, mereka akan lawan kita. Macam mana kes kuih Mariaman yang akhirnya terbunuh arwah adik. Hanya nak mengambil kuih, akhirnya nyawa umat Islam terkorban dan tak terbela sehingga ini. Jadi begitu juga nanti di wilayah saja ada 100 lebih kuih haram. Mereka bertapak di kuih-kuih. Manakala Cina, dia tak bertapak di kuih Kokok, tapi dia bertapak di pusat-pusat maksiat, Genting Highland, di mana-mana tempat pusat judi, pusat-pusat yang boleh mendatangkan keuntungan, tempat pelacuran, rumah ugut dikuasai, tempat-tempat maksiat dan projek-projek mega semua Cina kuasai. Lebih 63 bilion projek besar bangunkan negara ini dikuasai oleh negara Cina. Tuan-tuan, ingat mudah kita nak hadapi ini. Dan yang terbaru kita akan hadapi lagi, the new world order. One government, one military, one currency, one religion. Ini sedang bergerak sekarang. Dan tunggu 2024 one currency akan dijalankan mengikut order the new world order. Dan nak buat ID, nak DJ nak ID currency, kena ada ID digital. ID digital bukan lagi kad, tapi akan bukan lagi guna handphone, bukan MySejahtera, tanam chip ke tangan. 2024. Hati-hati tuan-tuan, dan new order tidak pernah diam untuk membuatkan negara umat Islam. Dalam basic saja yang untung sekarang yang kaya-kaya adalah Pfizer, adalah Pharma Niaga, adalah pembekal. Mereka kaya-kaya sekarang. Negara Islam sedang miskin, barang melambung naik. Dan sekarang kita nak dapat bekalan makanan pun susah. Harga melambung, barang dicatuh, dan kita akan berdepan dengan Dajjal sini model yang akan menggarap kita shibran be shibran, sejengkal demi sejengkal, wa zira'in bi zira'in, sehasta demi sehasta. Hatta lau dakhalu jahra billah tabatulu, sehinggalah kamu masuk, dia masuk Dajjal, kita masuk dalam lubang biawak pun kita akan masuk dalam lubang biawak. Ini Nabi dah sebut dah 10-40 tahun. Dan sekarang kita sedang ikut masuk lubang biawak. Kalau new order dijalankan, kita akan jadi murtad. Anak-anak kita berterabur dan tidak cari makanan. Mereka akan kontrol kewangan, kontrol government, kontrol military, kontrol agama, kontrol semua. Tuan-tuan, dari sebab itu bersedia daripada sekarang, wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan diri kamu dengan segala kebolehan, kemampuan untuk menghadapi musuh-musuh kamu. Ini perintah Allah. Dari sebab itu kita harap majlis-majlis yang seperti ini terus disokong dan didukung. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita akan bersama dengan Imam Mahdi dan bersama dengan Nabi Isa AS, dan mudah-mudahan kita dapat mengalahkan tentera Dajjal dan Zionis dan proksi-proksi mereka yang mencanangkan negara-negara umat Islam. Mudah-mudahan Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semua dengan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takbir, Allah takbir, Allah takbir, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis